Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Zack dari SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Zack. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang tanpa gagal sentiasa menyokong ataupun menjadi tulang belakang kepada channel Simply Being Lin Zack. Dan kepada anda yang baru saja datang, jengah ataupun datang masuk ke channel saya, sila tonton semua perkongsian saya, sama ada tutorial, video bantu belajar dan mengajar, dan anda tonton, dan sekiranya anda rasa perkongsian saya itu layak mendapat like, tanda suka, sila klik pada butang like, tinggalkan komen anda supaya saya tahu anda pernah datang singgah ke channel saya. Dan tekan butang merah sebagai tanda terima kasih ataupun sokongan anda kepada saya. Dan sekiranya anda rasa ia bermanfaat dan menarik untuk dikongsikan dengan rakan-rakan anda, sila tekan butang share. Baiklah, hari ini kita nak belajar apa? Hari ini apa agaknya pembelajaran yang saya nak kongsi dengan anda semua? Baiklah murid-murid, so hari ini kita nak belajar teknik menjawab soalan bagi Bahasa Melayu penulisan bahagian B. Untuk murid sekolah rendah, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Sesuai untuk murid-murid tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Perkongsian cikgu pada hari ini ialah berdasarkan kepada pembugaran dan pentaksiran format instrumen pentaksiran penulisan bahagian B. Dengan itu, sila fokus perkongsian cikgu pada hari ini. Jangan ke mana-mana. Pastikan anda ambil buku nota dan catat. Mungkin ini peluang untuk anda belajar dari satu level ataupun dari satu tahap ke satu tahap yang lebih baik. Baiklah. Penulisan ini atau perkongsian cikgu pada hari ini lebih berfokus kepada pendapat ataupun idea murid. Apa yang murid tahu, apa yang murid nampak, ataupun pengetahuan sedia ada murid ketika menulis ulasan. Seterusnya menguji sekaligus kemahiran menulis dan kemahiran membaca berdasarkan dokumen standard, kurikulum dan pentaksiran DSKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi anda kena fokus ya. Jadi benda ni, dua benda ni dinilai sekali. Seterusnya, panjang ulasan yang ditulis antara 50 hingga 80 patah perkataan. Suka cikgu nyatakan di sini, sekiranya murid menulis lebih patah perkataan, tidak akan dipotong markah. Tetapi berhati-hati, lagi panjang anda tulis, kemungkinan lagi banyaklah kesalahan yang anda buat. Jadi, mengikut pada arahan soalan tu is lebih bagus. Baiklah. Tidak ada ketetapan kepada isi sesurat ataupun isi tersirat. Murid boleh tulis isi tersirat. Maksudnya murid boleh menulis isi tersurat ataupun isi tersirat. Berapa banyak isi tersurat ataupun apa isi tersurat tu, maksudnya apa yang anda dah nampak dalam bahan rancangan. Anda nak tulis isi tersurat saja pun boleh, tapi janganlah tulis isi tersirat yang tidak nampak tu lebih banyak daripada apa yang anda nampak pada bahan rancangan yang diberikan. Murid boleh menggunakan kaedah pasak. PASSAK. Apa ini kaedah pasak ni? Jom kita kongsi. Cikgu kongsikan maksud di sebalik pasak. Pasak ini mewakili P mewakili pendahuluan, A antara, S selain itu, S seterusnya,
A akhir sekali dan seterusnya kesimpulan. Okey, ada 6 huruf yang perlu anda ingat, mewakili setiap satunya ada di sebalik maksud huruf-huruf ini. Okey, ulasan yang baik, okey, bagi menulis ulasan yang baik, okey, bagi perkongsian guru-guru yang cikgu rujuk ya, ulasan yang baik mesti ada isi ataupun idea tersurat. Ada isi atau idea tersurat. Idea tersurat tu apa yang anda nampak pada bahan rangsangan. Okey, isi. Kedua, ada isi ataupun idea tersirat, iaitu mesti ada sebab, punca. Okey, contohnya ada dalam gambar tu Abu makan ataupun Abu mandi setiap hari adalah yang terdapat pada bahan rangsangan. Okey, kenapa dia mandi? Okey, jadi kenapa dia mandi tu ialah idea yang anda berikan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Okey, seterusnya tidak ada ketetapan kepada jumlah isi yang hendak ditulis. Isi tu selalunya isi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tak ada masalah. Anda boleh nyatakan, okey, buat tulis isi seberapa banyak yang anda nak, tetapi mestilah berdasarkan kehendak pada soalan, arahan yang diberikan. 50 hingga 80 patah perkataan. Kalau anda buat macam karangan yang panjang, banyak sangat isi dan isinya ada berulang-ulang, isinya berulang-ulang, tidak juga digalakkan, ya, fahamnya, tetapi tidak ada ketetapan kepada jumlah isi. Okey, penulisan ulasan ini ialah berdasarkan pemahaman murid. Okey, apa yang murid nampak berdasarkan pada bahan rangsangan yang diberikan. Okey, kemudian murid boleh menulis ulasan berdasarkan pandangan peribadi murid. Okey, selagi ia berkaitan ataupun relevan dengan bahan rangsangan yang diberikan. Okey, berdasarkan pemerhatian murid, berdasarkan bahan rangsangan yang diberi, murid faham tentang gambar ataupun situasi dalam gambar. Murid memandang apa yang terdapat di pandangan murid dan dia perhati apa yang diberi berdasarkan pada bahan rangsangan. Berdasarkan pengetahuan sedia ada, murid pun dibenarkan selagi ia relevan dengan bahan rangsangan dan juga soalan yang diberikan. Okey, semuanya berkait ya. Anda tak boleh tulis ikut suka hati. Tulis banyak-banyak tapi tak berkaitan. Itu menjadi satu kerugian. Okey, isi atau idea boleh dipersembahkan secara perluasan yang biasa. Maksudnya biasa yang kita nampak ataupun berganda. Okey, berganda maksud ibu masak makanan di rumah pada waktu siang untuk dimakan bersama. So dia ada sebab, perluasan dia boleh tambah banyak selagi ia berkaitan antara satu sama lain, ataupun bahasa mudah fahamnya ialah logik. Okey, perluasan tu mestilah logik pada jalan penceritaan dia. Okey. Okey, berikut ialah teknik menjawab soalan ulasan ya, bahagian B. Okey, menjawab ulasan dengan menggunakan kaedah atau cara mudah untuk mendapatkan markah cemerlang. Baiklah. So, sini perkara pertama yang murid perlu buat ialah cari pendahuluan. Di mana anda nak dapat cari? Okey, pendahuluan itu mestilah berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan, yang terdapat dalam kertas. Okey, menggunakan gambar. Okey, dalam tu gambar tu tentang apa? Katakanlah situasi dalam tu situasi tentang produk ataupun situasi waktu COVID. Okey, anda kena tengoklah, anda kena buat pendahuluan tentang, katalah tentang COVID, apa itu COVID? Beritahu ataupun apa pendahuluan tentang COVID sini. Okey, tahun 2020, apa benda selainnya kan? Tapi mesti berkaitan. Okey, berdasarkan pada gambar yang diberikan. Okey, seterusnya cari isi atau idea tersurat. Dalam gambar ni, dah jelas dalam gambar ni. Kalau tentang COVID, tiba-tiba anda cerita pasal pasal buku pula ataupun pasal roti kan, kan tidak berkaitan. Jadi cari idea yang anda nampak. Okey, apa kalau dalam contohnya hasil susu, okey, hasilan lembu, okey, apa lembu tu hasilkan, apa daripada seekor lembu tu ada apa kan, apa yang dibuatkan daripada hasil dia, macam tu kan. Mesti maksudnya apa yang anda nampak dalam gambar. Tersurat bermaksud benda yang anda nampak. Okey, nampak kalau macam ni sekarang saya Cikgu Lin sedang
mengajar mengajar bahasa Melayu untuk menulis ulasan apa yang anda nampak kan. Okey, seterusnya cari isi atau idea tersirat. Tersirat bermaksudnya sesuatu yang anda fikir sendiri tetapi berkaitan dengan bahan rangsangan tadi, berkaitan dengan isi tersurat. Kenapa mereka buat begitu? Mengapa? Sebab apa? Mesti ada sebab. Contohnya kita gunakanlah kata hubungnya supaya, kerana, agar. Campurkan ya. Okey, akhir sekali anda perlu buatkan penutup. Nyatakan, ulang semula. Kalau saya, bagaimana cikgu ajar, ialah kita pergi balik semula pada tajuk, baca balik semula tajuk. Okey, anda nyatakan semula aktiviti yang terdapat dalam tajuk, dan anda nyatakan sama anda bersetuju ataupun apa yang telah diterangkan tadi tu, bersetuju ataupun anda boleh ulang semula dengan menggunakan ayat-ayat yang berlainan sedikit. Okey, faham ya? Okey, seterusnya panduan menghasilkan ulasan. Maksudnya anda bolehlah cara mudah cikgu untuk memandu anda ni. Nak cara mudah ke, buat ke, susah, senang ke, kita kena langkah demi langkah. Okey, anda boleh menggunakan jadual sebagai langkah pengajaran. Okey, maksudnya ingat kat dulu hari tu cikgu ajar bagaimana nak bina ayat kan. Ada subjek, ada kata kerja, ada perluasan lah macam tu kan, kata hubung dan sebagainya. Okey, kat sini lah maksudnya cikgu jadual supaya anda boleh anda tidak tersasar daripada apa yang ingin anda tulis. Okey, di sini subjek bagi setiap isi. Maksudnya kita ada subjek, kita masih ingat dahulu kita bina ayat. Okey, bina ayat ialah kita pecahkan kepada 5 ayat. Kalau ulasan kita tulis dalam bentuk perenggan. Jadi masih ada subjek. Jadi subjek tu anda boleh letakkan murid ke, kita ke, penduduk ke. Okey, nama tu tidak digalakkan lah, tapi boleh diketakkan watak, ibu, ayah dan sebagainya. Okey, kata pelbagai atau penegasan. Maksudnya dalam contohnya COVID, situasi tentang COVID. Okey, COVID tu kita buat apa? Dia mesti ada kata tegas. Pergi keluar, jangan ketika keluar rumah anda mestilah memakai pelitup muka. Maksud itulah. Okey, kata menegas itu antara contohnya ialah perlulah. Kita perlulah memakai pelitup muka ketika keluar dari rumah. Kita hendaklah, kita bolehlah, kita haruslah. Maksudnya perkara itu anda tegaskan. Okey, mesti buat. Kalau tak buat menjadi satu kesalahan atau menjadi satu yang memudaratkan. Okey. Okey, seterusnya anda boleh tambah kata hubung pelbagai, iaitu menunjukkan kesantunan bahasa. Maksudnya anda beritahulah sebab kenapa pakai pelitup muka, supaya kita boleh terhindar daripada virus yang berbahaya. Okey, kenapa kita perlu pakai pelitup muka? Agar kesihatan terjamin. Okey, kenapa kita perlu pakai pelitup muka? Kerana ia adalah sebahagian daripada SOP yang telah diberitahu, dikenakan atau oleh pihak Kementerian Kesihatan contohnya. Okey, itu maksud saya kata hubung pelbagai tadi. Okey, seterusnya anda disarankan untuk menggunakan penanda wacana. Okey, 5 penanda wacana yang selalu cikgu kenalkan kepada murid-murid, maksudnya untuk idea ataupun isi yang seterusnya. Katakanlah ada 5 isi, cikgu pecahkan kepada 5 penanda wacana. Contohnya pendahuluan dulu, kemudian cikgu nak pergi masuk isi pertama, cikgu takap antaranya isi pertama berserta dengan kata penegas dan berserta dengan kata hubung. Okey, nak pergi isi kedua, selain itu. Okey, nak pergi ke isi ketiga, seterusnya. Isi keempat, di samping itu. Bila ada 5, akhir sekali. Tapi boleh tak kita guna 3 sahaja penanda wacana? Tidak ada ataupun tidak menjadi masalah. Ingat yang cikgu kata tadi, isi tu tak ada ketetapan. Anda boleh tulis 2 isi, 3 isi, 4 isi, 5 isi. Okey, cuma berhati-hati. Lagi banyak isi yang anda tulis dan tidak berkaitan, kemungkinan markah itu pun orang kata kita beri sesuatu yang tidak ada berkaitan dengan tajuk, agak buang masa lah, sebab kita ada bahagian A, B, C kan. Tapi kalau anda menghabiskan masa di bahagian B, nanti nak buat bahagian C nanti agak suntuk masanya. Okey, seterusnya
inilah cikgu katakan tadi, jadual. Kita ada subjek, penegasan, kata hubung, penanda wacana. Kita gabungkan yang ini kita gabungkan dengan kita buat bina ayat hari tu. Okey, faham kan? Masa kita bina ayat tu ada juga jadual kan? Okey, siapa, kita ada kata kerja kan? Jadi anda gabungkan ini supaya menjadi ayat yang lengkap. Contohnya murid. Murid perlulah apa? Letakkan kata kerja di tengah-tengahnya. Okey, kena letakkan kata hubung dan seterusnya. Penanda wacana ni kita nak tambah isi yang berikutnya. Okey, dapat ya? Okey, panduan umum ni, okey macam tadi, maksudnya panduan umum ni di ulasan ada pelbagai rajah, pelbagai teks untuk kita hasilkan ulasan ni. Jadi benda ni murid boleh ikut. Okey, sama ada dia berdasarkan pada rajah ke ataupun berdasarkan pada teks iaitu orang kata isu-isu terkini, murid masih boleh guna pakai panduan ini. Okey, baca dan fahami arahan soalan. Ni penting, murid kena faham. Kalau murid tak faham, okey, ni faham ni, kalau murid tak faham, jadi penulisan anda itu menjadi sia-sia ataupun mungkin mendapat markah yang sangat sedikit. Okey, daripada kalau anda faham, anda akan senang nak tulis isi satu, isi kedua. Okey, kemudian seterusnya anda perlu garis kata kunci. Okey, macam cikgu ajar sebelum ni, kata kunci dia apa? Anda tengok, baca soalan tu betul-betul. Kata kunci ni penting, kata kunci ni. Okey, so apa kehendak soalan? Kita bukan baca je. Okey, kita kena faham kehendak soalan. Okey, so di sini cikgu ada satu contoh. Okey, contoh soalan, gambar di bawah, anda baca ya. Gambar di bawah menunjukkan, satu dia kata menunjukkan beberapa produk hasilan lembu. Okey, menunjukkan beberapa, ada maksudnya lebih daripada satu. Jadi kat sini tulis ulasan tentang produk hasilan lembu berdasarkan gambar yang diberikan. Mana kata kunci dia? Kata kunci dia suruh tulis ulasan tentang produk. Cikgu terbengkok pula. Okey, kat sini tulis ulasan hasil lembu berdasarkan gambar. Dia bagi gambar dekat sini kan. Okey, jadi anda kena pastilah. Okey, anda kena kenal pasti betul-betul. Bukan main tulis saja. Jadi dekat sini dia dah nampak produk tu tadi kan. Okey, seterusnya kita pergi pula. Okey, perhatikan bahan grafik. Okey, anda kena tengok tulisannya. Apa kehendak, teks dia tentang kalau tulis pakaian, lembu, ada daging, ada tulang ataupun ada baju, ada susu dan sebagainya. Okey, kalau ada graf, anda perhatikan graf yang diberikan. Okey, kalau ada poster mesti ada gambar, ada tajuk. Okey, carta, iklan, puisi dan lain-lain. Ini antara bahan rangsangan yang biasa diberikan untuk soalan bahagian B, terutamanya dalam menulis ulasan ini. Okey, seterusnya tuliskan kata kunci yang berkaitan tajuk. Okey, kata kunci yang berkaitan tajuk. Okey, apa kata kunci dia tadi? Ialah menulis ulasan tentang hasilan lembu. Okey, contohnya produk hasilan lembu. Dia dah nyatakan tadi mula-mula tadi kan. Okey, jadi anda tengok ada dikata ada tadi dia tulis kat situ beberapa produk. Okey, beberapa produk. Maafkan cikgu ya. Okey, jadi anda kena pasti apa gambar yang ada, tajuk dia, faham ya? Sekiranya ada carta, anda kena tengok nombor yang diberikan. Okey, seterusnya bina satu atau lebih perenggan. Okey, maksudnya perenggan ini jangan silap. Okey, kalau anda perenggan pertama, jangan jarak. Kalau anda nak tulis perenggan, kalau anda hanya menulis satu perenggan, dia tak perlu banyak-banyak jarak. Okey, sekiranya kan anda nak buat, okey, ada banyak perenggan. Okey, perenggan pertama, okey, jangan jarak. Okey, jangan jarak. Okey, jangan jarak. Perenggan kedua, jarakkan, baru tulis. Beritulah juga perenggan kedua, tulis. Faham ya? Okey, seterusnya isi atau idea yang
tepat. Pastikan idea yang anda berikan tu berdasarkan bahan rangsangan. Jangan tiba-tiba dia tanya pasal susu lembu, anda tulis pula pasal susu unta. Kan dah tak tepat dah tu kan. Okey, sebab kenapa anda perlu nyatakan apa yang anda nampak. Okey, ulasan yang jelas dia mestilah tersusun. Tersusun tu macam mana? Dia mesti ada satu. Mula-mula dia cakap pasal susu. Baru anda cerita ulaskan. Nombor 2 dia cakap pasal daging. Contoh ya. Baru anda ceritakan pasal daging. Itu maksud dia tersusun tu. Tak adalah anda cerita pasal daging tapi anda cakap pasal susu. Kan? Dia tak tersusun lah kan. Okey, menarik dan disertai dengan pandangan. Contohnya beri contoh. Kalau kata ia contohnya susu itu berkhasiat, lembu mengeluarkan susu. Susu kenapa? Berikan pandangan. Berkhasiat untuk kesihatan tubuh badan. Contoh. Okey, pandangan itu mestilah pandangan yang positif. Anda tidak digalakkan untuk memberikan pandangan yang negatif. Berikan sentiasa kita berikan sesuatu yang ke arah kebaikan. Contoh-contoh yang baik supaya orang akan ingat perkara yang baik. Okey, faham ya? Okey, hujah ataupun idea isi pandangan yang kreatif dan bernas. Okey, susu baik kesihatan. Kenapa? Boleh cakaplah untuk tulang yang badan yang sihat, untuk tulang yang kuat, anda boleh nyatakan. Pastikan ia berkaitan. Okey, penggunaan kata dan kosakata yang meluas. Okey, bagaimana anda nak mendapatkan kosakata yang meluas ni? Iaitu dengan cara perbanyakkan lagi pembacaan anda. Buka buku, buka surat khabar, baca yang dia nampak mudah tetapi nampak matang penggunaan bahasanya, kosakatanya lebih banyak. Okey, faham? Okey, ayat yang gramatis. Gramatis tu masuk betul lah, yang kreatif. Okey, kesalahan laras ayat dan tiada kesalahan laras bahasa. Ejaan yang betul, huruf besar yang betul, tanda mesti ada tanda titik. Kalau huruf besar, kata ejaan, pastikan ia huruf besar kan. Kalau mula huruf besar dia diakhiri dengan satu titik. Faham ya? Okey, so pastikan tulisan juga memainkan peranan. Maksudnya mood orang nak menulis. Kalau cikgu tak boleh baca, jadi isi cantik, isi penting cantik, tulis tapi kalau nampakkan lagi tulisan tu lebih kemas, sejuk mata cikgu memandangnya. Faham ya? Okey. Selain idea yang diperoleh terus daripada bahan rangsangan, maksudnya gambar tadi anda dah nampak, idea yang tersirat juga boleh dinyatakan bagi menyokong dan mengukuhkan idea sedia ada. Maksudnya kita letakkanlah tadi kata hubung tadi kan, kerana saya suka makan nasi, kerana nasi membekalkan sumber karbohidrat kepada saya. Jadi bila pandangan tu, baik saya makan nasi sebab karbohidrat tu memberikan tenaga. Jadi orang lebih tahu kenapa makan nasi semua macam tu kan. Okey, dan seterusnya. Okey, seterusnya anda sebagai calon UPSR ataupun calon yang menulis ulasan tahun 3, 4, 5 dan 6. Okey, anda layak diberi markah penuh sekiranya anda mengemukakan ulasan idea yang tepat, iaitu sesuai menjawab pada soalan yang diberikan. Apa yang soalan minta, katakan contoh nanti kita akan buat produk hasilan lembu. Okey, anda cerita pasal lembu, pasal produk dia, contohlah. Okey, tersusun dan menarik. Idea yang diberi tu idea pertama, idea kedua, ketiga dan empat tersusun. Ada subjek dia, ada kata kerjanya, ada perluasannya yang tersusun. Isi pertama berkaitan antara satu sama lain, isi kedua berkaitan dengan maksudnya dia berkait. Okey, pertama ada jalan, ada flow dia, cantik, ada susunannya menarik. Okey, serta ayat yang gramatis tanpa sebarang kesalahan ejaan dan tanda baca. Ini memainkan peranan yang penting. Jadi lebih banyak anda membaca, lebih banyaklah kosakata yang anda tahu, dan ayat-ayat yang anda gunakan itu lebih cantik, lebih tersusun, lebih kreatif. Okey.
So di sini ini adalah satu contoh yang mungkin berbeza ya, panduan berbeza ya. Ini contohnya katakanlah bahan rangsangan yang anda dapat seperti ini. Tidak memerlukan kata penegasan. Tapi dia bagi okey, contoh sini tajuk tadi kan, tengok arahan, ini produk hasilan lembu. Kita dah nampak sedia ada dekat sini. Okey, jadi kita tengok kat sini. Pertama anda perlu cari apa? Anda perlu cari pendahuluan. Pendahuluan dia. Okey, isi satu berdasarkan pendahuluan. Maksudnya cerita tentang siapa ni? Tentang hasilan lembu. Anda kena pasti. Kedua, antaranya. Okey, anda nampak ada 1, 2, ada 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4, 5. Mesti ikut susunan. Mesti ikut turutan. Okey, isi 3, kita nak pergi isi ketiga, seterusnya, selain itu, akhir sekali dan kesimpulannya. Ingat tak tadi cikgu ajar PASSAK? Inilah dia. Okey, faham ya? Okey, so tengok di sini, ini arahannya baca. Dapat kertas soalan. Okey, bahagian B, ulasan, menulis ulasan. Okey, tengok gambar di bawah menunjukkan poster. Okey, iaitu poster penghasilan penghasilan lembu. Tulis ulasan tentang produk hasilan lembu dalam bentuk perenggan. Perenggan boleh 1 perenggan, 2 perenggan, 3 perenggan. Okey, macam cikgu galakkan murid menulis lebih daripada 1 perenggan. Okey, kalau lebih menulis dalam 1 perenggan, anda perenggan pertama jangan jarak, perenggan kedua baru anda jarak. Bagaimana cara nak jarakkannya? Ialah dengan meletakkan 2 jari, baru anda tulis ayatnya. Okey, nampak kat sini? Okey, tajuknya ialah produk hasilan lembu. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kita ada nampak pertama gambar lembu. Ini apa? Ini apa murid-murid? Ini lembu. Okey, dah tengok yang pertama. Tengok pada pandangan mata. Okey, pada pandangan mata ialah cikgu akan tengok yang tengah-tengah. Okey, jadi yang tengah-tengah tu mulakan dengan pendahuluan. Okey, nombor 2. Ada apa ni? Ini mungkin adalah apa? Daging. Okey, lembu juga, selain daging lembu kita apa? Ada apa? Kalau cikgu suka lembu ni, kita ada tulang. Kan? Tulang. Okey, dan kemudian kita tengok ada nombor 2. Nombor ni pakaian. Jadi pakaian ni dia daripada apa? Okey, dalam lembu ni kita ada apa yang boleh buat? Ya, pandai. Mungkin buat daripada kulit. Okey, dan seterusnya ini ada alat muzik. Okey, kita nampak kat sini alat muzik. Alat muzik ni daripada apa? Alamak, cikgu takkan daripada kayu, takkan daripada tulang. Tak, mungkin yang ini seperti yang kita pernah belajar, pendidikan seni visual, okey, ataupun pendidikan yang orang kata pengetahuan sedia ada murid, kompang, rebana kan, alat muzik ini daripada kulit lembu. Yang ini apa? Kita ada keju. Kita ada susu. Okey, mungkin ada susu cair, ada susu tepung. Okey, faham ya? Iaitu isi kita yang kelima. Okey, jom kita tengok bagaimana nak tulis, bagaimana kita nak cipta pendahuluan, bagaimana kita nak cari isi. Okey, kita tengok kat sini, ini apa? Ini apa ni? Seekor lembu. Okey, ini adalah seekor lembu. Berdasarkan pada soalan tadi ialah produk hasilan lembu. Okey, jadi soalan dia, ini apa? Ini apa? Jadi murid-murid akan cakap apa? Ini seekor lembu ataupun ini lembu. Okey, apa itu lembu? Lembu tu apa? Jadi untuk lebih tepat, lembu adalah antara, ini cadangan cikgu ya. Okey, lembu adalah antara binatang ternakan yang popular di Malaysia. Tengok ya, lembu ni bukan binatang peliharaan, dia adalah haiwan ternakan. Jadi seekor lembu ni ada apa? Okey, saya kalau ingat lembu, kita ada tahu daging bakar, okey, daging salai ke apa kan? Okey, tak apa, kita tengok. Okey, jom kat sini. Apakah yang boleh dihasilkan oleh lembu? Okey, tengok, lembu menghasilkan pelbagai produk. Ini adalah apa? Kita nak cipta pendahuluan. Kita nak cipta pendahuluan, maka kita kena cerita ataupun tulis tentang subjek. Tulis tentang subjek. Subjek kita tadi apa?
Subjek kita adalah seekor lembu. Okey, subjek kita adalah seekor lembu. Faham ya? Okey, jadi lembu ada apa? Ada tulang. Kita ada tulang lembu. Seterusnya kita ada daging lembu. Kita ada kulit lembu. Dan seterusnya kita ada susu lembu. Ini yang kebiasaannya anda semua tahu. Tulang lembu buat apa? Okey, daging lembu buat apa? Kulit lembu buat apa? Susu lembu buat apa? Okey, seterusnya. Okey, kita ada tulang dan daging lembu. Cikgu suka ni. Tulang lembu ni kalau masak daging masak merah, masak kicap. Wow, sedapnya makan nasi panas-panas. Okey, tulang. Tulang kita buat sup. Maafkan cikgu, daging lembu baru kita buat daging masak kicap, daging masak merah macam itulah. Okey, kita dah tengok. Okey, tulang lembu ni buat apa? Tulang lembu biasanya tulang lembu sedap dijadikan sup, panas-panas kan. Okey, makan ataupun makan waktu kita sakit kan. Ia adalah sebagai pemecah selera kita. Okey, daging lembu. Okey, daging lembu kita tengok pada gambar. Okey, kita tengok pada gambar dia tadi. Okey, kita ada tulang, daging dia. Kita bila nampak macam mangkuk ni, kalau tak cakap pasal tulang, kita cakap sahaja pasal masakan. Kalau tak cakap pasal tulang, kita boleh cakap pasal daging sahaja. Okey, faham ya? Ini cadangan cikgu. Okey, Kak cakap boleh buat jadi apa? Masak nasi goreng ke, letak daging ke kan? Masak orang kata kurma daging ke. Anda boleh nyatakan selagi ia relevan dengan pengetahuan sedia ada anda dan juga bahan rangsangan yang diberikan. Okey, ini contoh cikgu beri ya. Okey, kulit lembu. Okey, lembu ada kulit ya. Jadi kulit lembu tu jangan dibuang. Okey, jadi kulit lembu ni boleh dijadikan apa? Kita tengok kat sini, apakah kegunaan kulit lembu? So di sini cadangan cikgu ialah kulit lembu dijadikan pakaian ataupun persalinan. Persalinan. Siapa yang pakai? Manusia kan. Okey. So kat sini bila dah di pakaian, anda nampak ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Bahan rangsangan tu dia dah nyatakan. Jadi anda perlu berikan contoh. Okey, berikan contoh tu apa? Anda nampak baju kulit, tali pinggang, kasut dan sebagainya. Oh sorry, dah terbalik. Okey, anda boleh letak baju kulit, tali pinggang, kasut. Okey, sorry, berikan contoh. Okey, di sini anda boleh berikan contoh baju kulit, tali pinggang, kasut dan beg tangan. Okey, seterusnya. Okey, selain itu anda letakkan penanda wacana ataupun yang lain tu, gambar yang kelima, kalau keempat kat silap cikgu, kulit lembu. Jadikan nyatakan kat sini juga apakah kegunaan lain kulit lembu ni. Okey, kat sini anda boleh kulit lembu dikeringkan dan dijadikan sebagai alat muzik seperti rebana dan kompang. Okey, nampak kat sini ini adalah isi tersurat. Anda nampak dan anda nyatakan saja apa yang anda nampak. Kalau tak perlu, ada tak isi tersirat kat sini? Tak ada kan? Kalau anda tak tahu, anda tak perlu letakkan. Okey, seterusnya ini adalah susu lembu. Apa itu susu lembu kan? Okey, kat sini kita tanyakan lagi. Kita perlu ada soalan. Bila kita nak menulis, kita boleh soal diri kita. Ini apa? Lepas ni apa? Itu apa? Okey, apa lagi yang boleh dihasilkan oleh lembu? Anda boleh cakap kat sini, lembu menghasilkan susu. Okey, kita nampak susu ni apa? Bila teringat susu, susu tu apa? Anda bolehkan nyatakan kebaikan susu ataupun anda beri contoh susu. Ada susu cair kan, ada susu tepung. Okey, boleh jadikan keju. Anda boleh letak contoh. Okey, tapi cikgu kat sini, cikgu tadi macam baju tu cikgu dah bagi contoh. Jadi dekat susu ni cikgu berikan kebaikan. Jadi khasiat susu lembu berkhasiat dan baik untuk kesihatan. Okey, faham ya? Okey, jom kita tulis ulasan. Tadi cikgu dah bagi contoh, cikgu dah bagi contoh umum. Jadi kat sini cikgu nak tulis cara-cara tulis ulasan berdasarkan produk hasilan lembu. Okey. So dekat sini anda dah nampak ini adalah lembu adalah binatang ternakan yang popular di Malaysia. Lembu menghasilkan pelbagai produk. Maafkan cikgu. Antaranya tulang lembu amat enak dimasak sup. Daging disimpan berbulan-bulan di dalam peti sejuk.
Selain itu, kulit lembu pula dapat dijadikan pakaian seperti baju kulit, tali pinggang, kasut dan beg tangan. Seterusnya, alat muzik seperti kompang dan rebana adalah daripada kulit lembu yang dikeringkan. Akhir sekali, lembu menghasilkan susu. Susu lembu amat berkhasiat dan sangat baik untuk kesihatan kita. Kesimpulannya, lembu boleh kita gunakan untuk pelbagai tujuan seperti dijadikan makanan, minuman, pakaian dan peralatan muzik. Ini secara contoh keseluruhan kita dah cantum-cantum ayat tadi kan, dengan mengindahkannya lagi dengan penanda wacana. Nampak tak tadi? Pertama, tulang lembu. Antaranya yang pertama, isi pertama. Nampak kan tadi kan? Isi pertama. Okey, daging lembu diproses. Okey, nampak kan? Okey, isi pertama, kedua, okey, ketiga dan keempat, sebab ada 4 isi dia tadi kan. Akhirnya penutup, kita letakkan dia kesimpulannya ni, penutup, kesimpulan. Okey, nampak tak garisan warna oranye tu? Garisan warna oranye tu adalah apa yang anda tambah. Okey, apa yang anda tambah. Contohnya di sini dijadikan burger, kita dah bincangkan tadi. Maksudnya isi tersurat, isi tersirat kan. Tapi yang kita tulis ni ialah berdasarkan isi tersurat, apa yang anda nampak dalam gambar, betul tak? Jadi yang berwarna oranye ni ialah isi tersirat. Nampak kan? Anda boleh natakan. Okey, dapatkan bahan daging tadi jadi daging burger, lepas tu simpan lama-lama. Itu antara salah satu isi tersirat. Dan seterusnya kita nampak lembu boleh digunakan ni kesimpulan. Kita ulang semula tajuk tadi. Okey, sebab kita dah susun satu-satu, kita ulangkan semula isi tadi menjadi satu perenggan lain untuk penutup. Okey. Jadi dapatlah satu perenggan untuk menulis ulasan. So sebenarnya tak susah untuk menulis ulasan ni sekiranya anda faham soalan, anda faham cara nak menulis, anda faham jadual, anda ikut jadual, lepas subjek apa, lepas ni apa, berdasarkan selagi anda menulis berdasarkan bahan ransangan yang diberikan, ataupun kalau anda tak berani tulis isi tersirat, anda tak perlu letakkan. Anda tulis apa yang anda nampak sahaja untuk mengelakkan kesalahan yang banyak lah. Okay? So saya rasa itu saja perkongsian Cikgu Lin Z pada hari ini, iaitu cara mudah bagaimana menulis penulisan bahagian B, iaitu menulis urasan 50 hingga ke 80 patah perkataan. So cikgu harapkan agar perkongsian cikgu pada hari ini menarik dan bermanfaat. Dan sekiranya anda rasa perkongsian cikgu pada hari ini ada tersalah ke, terkasar ke, ataupun ada penggunaan bahasa yang bagi anda, alamak cikgu Lin Z salah lah, cikgu mohon maaf. Anda boleh letakkan di bahagian komen, anda typekan kesalahan yang telah cikgu lakukan. InsyaAllah cikgu akan cuba betulkan. Maksudnya kita belajar sama-sama, yang betul tu kita sama-sama kita catat, yang salah tu kita sama-sama ingatkan satu sama lain supaya kesalahan tu tidak berpanjangan. Okey, so saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Sesungguhnya hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye.